bunyi kancing gigi. Ni kot yang Kancing kancing on gigi. bunyi. Pintu. Kuat tau. Okay, Kak Ti memang dah rasa takut dari tadi sebab kita unexpected plan lah sebenarnya. Kak Ti balik kerja, lepas tu tiba-tiba Ara cakap, Kak Ti jom kita buat video cerita hantu kan. Apa pengalaman kita kan. So Kak Ti pun macam, oh lah, okay. So Kak Ti tak tahu cerita Kak Ti ni seram ke tak seram lah. Tapi ada, memandangkan Kak Ti ada beberapa sekolah, Kak Ti selalu bertukar sekolah lah. Sejak daripada sekolah rendah, bertukar sekolah, sekolah menengah pun bertukar sekolah. Jadi cerita yang Kak Ti nak sampaikan ni cerita yang berlaku dekat sekolah menengah lah. Okay. So asrama ke tak? Ya, asrama. Betul. So ada dua cerita sebenarnya. So dan dia berlaku dekat asrama. Mesti asrama semua orang berhantu kan, aku tahu. Siapa yang duduk asrama mesti akan cakap, asrama aku berhantu, nak kencing malam pun kena ada teman. Okay. So, Kak Ti nak cerita, macam ni lah yang Kak Ti paling takut sekali waktu Kak Ti form 4. Kak Ti sekolah dekat, tak boleh sebut lah. Kan viral pula. Okay, so itu dia sekolah SMK lah. Tapi dia still provide asrama untuk mereka, student-student ataupun pelajar lah. Pelajar yang duduk jauh, yang memerlukan asrama. So, sekolah tu Kak Ti pun masuk asrama. Waktu form 4 lah Kak Ti baru pindah sekolah tu waktu form 4. Okay, asrama tu untuk perempuan ada satu blok je sebab dia sekolah harian kan. So, dia punya asrama tak besar lah. Dia satu blok saja untuk perempuan, satu blok untuk lelaki. Okay. So, untuk blok tu dia ada dalam 4 ke 3 tingkat? 3 tingkat mungkin, tak ingat dah. 3 tingkat dan kita orang, bilik yang Kak Ti tu, kebetulan bilik yang Kak Ti tu paling bawah sekali. Yang mana satu bilik je ada kat ground floor. Sebelah bilik kita orang surau, sebelah lagi hujung tandas. Kita orang pun tertanya-tanya kenapa bilik kita orang je kat ground floor? Kenapa satu je bilik dekat ground floor? Yang lain semua dekat atas tau. Okay, so macam dulu-dulu lah asrama tu sebenarnya sebelah bilik yang jadi surau kita orang tu sebenarnya tempat yang haunted lah, macam tempat keras. Sebelum tu memang jadi bilik tapi dia bertukar jadi surau sebab tak sesuai untuk orang duduk kat situ lah. Okay. Sampailah satu masa tu dalam bulan berapa Kak tak pasti, Kak tidak sekolah kat situ. Tiba-tiba sekolah tu kena histeria tau. Okay. Dia pagi sesi budak form 1 sampai form berapa, lepas tu sesi kedua budak form berapa sampai form 4 macam tu lah. So Kak Ti sesi pagi. Maknanya Kak Ti waktu tu form 4, so form 4, form 5 mungkin sesi pagi. Jadinya sampai tu dah histeria lah, maksudnya dah ada ramai orang kena tau. So kita orang ni yang bilik, Kak Ti memang penakut. Kita orang apa tahu inisiatif kita gatal lah pula. So kita orang apa inisiatif kita orang tahu. Sebab tu kita orang dah gila. Lepas tu okay, waktu kita orang apa yang berlakunya, satu malam tu Kak Ti terdengar bunyi something berlanggar tau. Dia macam besi berlanggar dengan besi. Kepang macam tu lah bunyi. Kepang macam tu. Dekat luar bilik? Dekat luar bilik waktu malam. Tapi Kak Ti dengar. Tak tahu. Waktu tu memang semua orang dah tidur. Dan waktu tu kita orang tidur semua rapat-rapat sebab kita orang memang dah cuak gila. So kita orang memang tidur rapat-rapat dekat sini kebetulan waktu tu Kak tak silap Kak Ti. Lepas tu benda tu kuat. Lepas tu Kak Ti sedar daripada tidur. Tapi Kak Ti tak buka mata, Kak Ti takut gila. Apa yang Kak Ti buat adalah tangan Kak Ti macam ni lah. Kak Ti cubit kawan Kak Ti kuat-kuat. Tak guna. Betul, Kak Ti tutup mata Kak Ti macam ni. Kawan Kak Ti tu nama Artika tau. Kuat gila Kak Ti buat dia. Cakap, apa dia cakap cerita kat Kak Ti? Takutnya betul. Dia ambil kesempatan. Sorry lah mencarut. Tapi memang kawan Kak Ti tu apa? Dia cakap, weh, aku cuak ni. Kau bangun lah. Benda, bangun aku dengar bunyi ni. Okay, satu bilik bangun, baca surah Al-Mulk kot. Surah Al-Mulk. Kita nak baca, sorry. Tapi Kak Ti rasa bangga waktu tu sebab Kak Ti, orang lain tak mampu nak baca. Jadi leader, Kak Ti waktu tu mampu nak baca. Maksudnya macam tak takut. Bukan tak takut, Kak Ti takut lah Kak Ti kerja orang. Tapi selalunya kalau orang dah dalam ketakutan, dia nak baca ayat tu macam tak keluar kat mulut. Jadi waktu tu Kak Ti lead dia orang baca. Tapi sama-sama lah macam ingat tak ingat sangat fully. Mungkin kawan-kawan Kak Ti kat luar sana mungkin dia orang ingat sebab dia orang satu roommate dengan Kak Ti. Ada yang masih rapat lagi sampai sekarang. Lepas tu ada dalam 2 orang macam tu. Ada seorang tu dia boleh nampak lah dekat dalam bilik tu, dia boleh nampak.
Dan ada seorang tu dia kena bisik. Waktu kita orang tak baca tu, salah seorang tu kena bisik tau. Dia gelak, benda tu gelak kat dia. Yang seorang yang nampak tu, dia nampak lah benda tu berkeliaran. Jadi nak jadikan cerita juga, dah kemuncak histeria ni. Memang waktu tu dekat asrama tu terlampau banyak histeria. Dan dia orang bila budak-budak tu kena histeria, dia orang bawa masuk dekat surau sebelah bilik kita orang. So kita orang memang cuak lah. Dah lah kita nak lalu pergi tandas tu hujung, lalu surau tu. Lepas tu apa lagi yang berlaku, kita orang, ini pengalaman Kak Ati lah. Kita orang baca Empat Penjuru. Tak adalah pandai, tak pandai pun tak tahu. Waktu tu mungkin sebab terlampau terdesak tau. Sebab takut, kita orang buat 4 penjuru azan sendiri. Dalam 4 orang ke berapa orang. Tapi waktu kita orang nak azan tu, memang angin tu macam tu. Macam tu. Kita orang punya tingkap ni, langsir. Macam ni. Memang kuat. Tak tahu, mungkin waktu tu mungkin musim apa ni kita panggil kalau musim angin, tak tahulah musim apa, tapi musim angin kuat mungkin. Waktu kita orang tengah nak baca azan 4 penjuru tu memang macam tu lah. Kita orang dalam 4 orang ke berapa, yang lain semua dah balik lah. Tapi kita orang buat sebab kita orang nak duduk lama kan kat bilik tu, nak belajar semua. Bagi Kak Ati, ada mungkin cara penyampaian tu macam tak sampai. Tapi Kak nak cakap waktu tu memang seram. Sebabnya depan mata, berlaku tu dekat dalam bilik sendiri pun ada benda-benda tu. Lepas tu tambah kat dalam bilik sendiri ada yang boleh dengar. Tambah lagi dalam bilik sendiri ada yang boleh nampak. Aku lagi takut. Tapi pernah nampak tak kiranya? Kita tak pernah nampak, tapi kita orang pernah pergi mandi dekat tandas ramai-ramai. Sebab kita orang memang penakut gila kan. So kita orang memang, okay jom mandi pergi sama-sama tandas. Maksudnya sekali ni kita orang tak ada redundant tunggu turn, tak ada. Lepas tu kita orang pergi tandas, ada tu kena ketuk pintu tandas. Salah seorang daripada kita orang. Memang cuak gila. Kita orang mandi memang lain bilik air, tak adalah. Sebelum maghrib lah kan mandi. Kan ada boleh mandi malam. Kita orang tak kisah boleh mandi malam, sebelum maghrib boleh. Tak ingat lah waktu tu ketika bila kena ketuk pintu bilik air. Tapi memang seram gila. Dah lah sebelah tandas tu ada pokok pisang apa semua. Kalau pergi tandas aku tutup mata je jalan. Aku harap sampai dah tandas. Sebab depan tu memang bilik surau tandas. Sini pokok pisang. So bayangkan straight tu memang dah tandas dengan pokok pisang tu. So macam cuak gila. Tapi ada juga yang waktu form 3 yang menakutkan. Kak Ati ada nampak. Ni sambung cerita lain ni. Form 3 cerita lain Kak Ati ada nampak ada seorang kakak dekat roommate Kak Ati tu. Roommate Kak Ati lah, kakak senior. Waktu tengah malam, waktu tu memang histeria. So Kak Ati jenis waktu form 3 rapat dengan senior Kak Ati tau, dekat dalam bilik. So Kak Ati tidur dengan senior Kak Ati. Kak Ati tengah, ada senior seorang, Kak Ati kat tengah, ada senior lagi seorang. So ada 2 orang senior kepik Kak Ati lah. Waktu tu Orang kata duduk tengah lah kena kacau. Tapi Kak tak kena kacau pun. So Kak Ati tahu je. Okay. Lepas tu Kak Ati apa yang Kak Ati, sebab Kak Ati dengar bunyi lepas tu bunyi kancing gigi. Ni kot yang Kancing cerita gigi. Juan Bunyi macam cerita Juan, tapi dia kancing gigi. Macam mana bunyi? So bunyi tu memang kuat gila. Kak Ati sedar, Kak Ati pun tengok macam tu. Tengok mata. Kebetulan Kak Ati tidur terbalik kot. Kak Ati tidur terbalik mungkin macam tu lah. Muka Kak Ati kat bawah sebab Kak Ati memang takut gila. Kak Ati takut kalau Kak Ati buka ada atas aku macam tu. So Kak Ati, muka Kak Ati ke bawah kan. So Kak Ati tengok macam tu, Kak Ati nampak sini Kak Ati tu ada macam ni. Macam tu. Sini sebelah Kak Ati. Sini sebelah Kak Ati sebelah. Dia memang tidur seorang-seorang. Dia tak nak rapat ke Kak Ati. Macam ni. Macam tu. Alah, buat macam ni. Macam apa? Lepas tu Kak Ati buat apa? Buat bodoh lah. Kak Ati tutup lah. Dah takut dah kadang-kadang dah Yelah, Kak tak Ati. kejut orang lain. Tak. Buat apa? Lagi Kak takut orang kena kat Kak Ati. Benda tu kacau. Sebab dia tahu Kak Ati nampak dia. Kak Ati tengok ni dalam keadaan gelap. Seram. Memang takut gila. Waktu tu memang menggigil. Esoknya memang Kak Ati tak cerita kat orang lain. Sampailah, memang Kak Ati tak cerita kat orang lain. Kak Ati rasa mungkin ada Kak Ati cerita. Tapi Kak Ati tak ingat. Kakak tu sampai sekarang tak tahu yang Kak Ati tahu malam tu dia terbangun. Mungkin dia tak sedar kot. So, cerita Kak Ati dah habis. Cerita Arab lah. Dah cerita pendek tau. Macam cerpen ringkas. Okay, tak apa. It's okay. Masa lepas SPM, Okay. Ara volunteer masuk PLKN. Lepas tu, bila dah masuk minggu first kan, dah masuk tu, excited lah dapat kawan baru semua kan. Dapat jumpa kawan yang lain lah cara dia, macam zaman dia sekolah semua. Sebab
Ara dari sekolah agama kan. So Betul. dah 5 tahun tu dari sekolah agama, rasa lain lah jumpa dengan Sebab kawan-kawan bersosial kat kan. belakang. Kita berjumpa dengan orang yang So- macam-macam. Okay. So masa minggu first tu macam macam biasa jurulatih dia akan round lah malam, tak nak kasi kita tidur lambat kan, sebab kita akan bangun awal pukul 5 pagi, dah mandi sebelum pukul 6 dah baris dah semua dekat surau. So malam tu macam minggu first tu kenal dengan seorang kawan ni. So macam dia borak-borak, dia cerita pasal sekolah dia, macam mana kawan-kawan dia semua kan. So macam mula-mula warden round tau. So macam kita orang macam diam dulu. Sebab orang waktu tu orang lain semua dah tidur. Kita macam berdua belum tidur, dan so kita borak je lah. Okay. Katil Berdua? sebelah. Okay. Oh, tak rapat lah, jauh-jauh. Dia jarak-jarak semua katil, jarak dengan satu loker besi. So macam borak je sampai pandang dia. Katil kita orang rapat ke dinding, dan kaki kita orang menghadap ke dinding tu, ada tingkap. Kita menghadap ke tingkap luar lah. Memang macam tu. So kita borak je lah dengan kawan kan. Okay. So borak-borak. Warden lalu, kita diam. Lepas tu diam, borak balik semua. Oh, dia boleh dengar lah kiranya sebab dia lalu sebab kat tingkap tu eh? Ha. Oh, okay. Kita dengar dia jalan semua. So Hmm. kita diam je lah kan. Hmm. So macam sambung. Hmm. Tiba lama-lama kita dah tak sedar kita orang borak berapa lama. Mungkin dalam pukul 2 pagi, 1 lebih pagi macam tu. Tiba kawan Ara tu, dia tengah borak-borak, tengah bercerita tau. Tengah bercerita ni, tiba dia cakap, "Mai, kau dengar tak? Kau dengar tak?" Namanya apa? Macam dengar apa? Macam adakah bunyi kipas je dengan bunyi cengkerik, sebab kita orang dekat keliling kelapa sawit semua kan, tempat camp lah. Okay. So macam dia boleh nampak dan boleh rasa, boleh dengar benda tu lah, macam tu lah. Tapi dia tak adalah cakap dia nampak, dia cuma dengar. "Mai, kau dengar tak bunyi ada benda bisik?" Pasal macam merebang juga lah pukul 2 pagi kan. So dia dengar benda tu. Lepas tu dia cakap makin lama benda tu makin dekat, bisik dekat telinga dia. Dia dah lah sebelah Ara. Oh, so Ara yang tak boleh dia nampak tak dengar. nampak tapi dia boleh dengar, makin lama makin dekat. Dia macam bunyi mula macam bunyi nafas. Lepas tu dia dengar benda tu macam bisik, tak tahu bahasa apa dekat telinga dia, kuat. Makin lama makin kuat. Macam mana. Lepas tu kita orang diam dan kita orang tidur. Masing-masing macam paksa tidur je lah, sebab Tapi ada tak bergetar ke kalau kat bergetar. Tapi tak adalah nak bangun kat dia. Duduk je kat katil masing-masing. Macam dia Masih pun boleh dia kuat. tak gelabah. Dia macam dia tenang. Dia cakap Mai, jom tidur. Macam tu macam tidur. Lepas tu kawan ni Ara pun rapat dengan dia kat camp tu. Sekali tu kita orang ada masa tu macam nak buat malam kebudayaan macam tu lah kan. Okay. So kita orang buat pilih untuk buat masuk persembahan silat. So Ara ada belajar sikit lah kat sekolah, sebab pernah masuk persembahan buat bunga tanjung. So masa tu Bunga Tanjung. jurulatih Bunga Tanjung yang macam mana? Bunga Tanjung yang macam orang kahwin tu eh? persembahan Bunga yang- silat. Bunga Tanjung. Bunga Tanjung tu apa? Silat bunga Itu tanjung. bunga mangga. Oh my god. Ya Tahu Allah. dari satu bunga mangga. Tapi persembahan bunga tanjung ni orang buat juga waktu Okay. majlis kahwin. Jurulatih tu cakap dia nak bunga tanjung. So Okay, lepas tu? Ara seorang je yang tahu bunga Bunga tanjung. tanjung. So macam ada lead semua, dah ajar semua orang. So Okay. macam Wow, apa-apa orang tanya Ara lah cari dia kalau lupa kan. So Okay. macam berlatih dalam satu dom tu, Masih dengan kawan yang sama lah? kawan Okay. sama. So berlatih tu tiba macam kawan dom macam pandang dan bisik-bisik tau. Dia tahu tak bunga tanjung macam mana? So macam buka macam tu tau. Takutnya. Okay. Okay. Lepas tu macam kawan ada seorang tu dia kata lah dia nampak, dia suruh kita berhenti. Lepas tu kita macam sekejap kan, sebab sembahan tu nak dekat dah. So macam lepas tu kita buat macam sekejap je. Lepas tu dia lalan dia macam mai berhenti macam tu lah, berhenti. Maksudnya berapa orang yang suruh berhenti tu? Macam ramai lah, ada 4-5 orang macam tu. Sebab ada seorang nampak, so macam dia bagi tahu, so dia orang bisik-bisik dia suruh diam. So macam masa tu seorang tu dia nampak, dia cakap mula-mula dia nampak luar tingkap, benda tu parti. Takutnya. Dia parti Aku kita dah orang, best. parti kita orang. So macam Pukul berapa? Maksudnya 2-3 pagi kan ni? tak. Waktu tu masih awal, macam Sekarang ni lah? tak adalah awal, mungkin pukul 10 lebih, macam baru habis Sekarang. rokok, baru habis balik bilik. Macam tu. Lepas tu? Baru balik bilik dari rokok semua kan. So macam masa tu buat sekejap je,
Okay. Lepas tu dia cakap ada benda tu pandang dari luar tingkap. So macam okay dah seram. Tak adalah seram sangat sebab kita orang tak nampak. Lepas tu Laila dia cakap mula dari luar tingkap Laila benda tu macam ikut kita orang kat belakang. Macam Menari. Sama-sama. nampak bayang-bayang belakang arah dia kawan. Takutnya. Macam tu lah kisah ni. Takutnya. Okay. Tu Bunga tanding tu tak berantu kan sebenarnya, tapi mungkin sebab kau berlatih kat tempat yang tak sepatutnya ke kan. Mungkin. Sebab kalau bunga tanding kalau dia bermasalah orang tak akan buat waktu kenduri kahwin. Betul tak? Betul. Mungkin waktu tak kena ataupun tempat tak kena, keadaan tak kena, suasana tak kena. Mungkin sebab tu ada benda tu datang pula. So waktu tu korang terus tidur lah. Macam Buat macam biasa kan. buat Sebab tak macam nak bagi biasa. nampak macam takut betul-betul kan. masa camp tu memang ada histeria tapi macam dalam kita tak ada kaitan Tak ada dengan kena. histeria tu. Baguslah. Nasib baik lah. Ini baru cerita yang pertama kan? Okey, kalau ada cerita yang kedua pun boleh cerita. Cerita pendek je, okey? Okey, cerita pendek. Okey. Ara dah masuk U ni dah masuk sebab macam minat lah benda ni kan. So masuk ni tu ada camp dan dekat camp tu ada beberapa orang lah kena rasuk sebab baru habis pandu arah masuk hutan semua. So waktu tu kita orang dah balik dah dekat kita orang punya college, universiti sebab masa ni kita buat camp dekat universiti je. So masa perjalanan ni kita nak balik dari tempat yang kita buat latihan semua, kumpul, kita nak balik ke college masing-masing kan. So kita jalan kaki je, jalan kaki sebab tak ada jauh sangat. Tapi kita lalu bangunan-bangunan semua. So macam masa tu ada orang kena lagi histeria tau. Macam orang sama je. Lepas tu Orang yang sama kena. tapi adalah ramai yang kena. Okey. So masa tu Ara tolong yang lain yang macam yang lain kita suruh je balik terus. Lari terus balik. Yang mana yang boleh tolong atau kena rasuk kita bawa ke surau kan. So kita berhenti, kita buatlah tolong-tolong semua kan. Ara jaga waktu tu dia tak kena rasuk pun. Dia cuma lemas semangat sebab dia memang nampak lah. Okey. Tapi kawan Ara ni macam okey lah, dia baca ayat kursi semua. Macam dah nak kena rasuk tapi macam boleh lagi kawal. dia kawal lagi. Bila dia dah okey tu sikit. Ni dekat college eh? Masjid dekat universiti lah. Okey. Lepas tu? So bila dia dah okey tu macam okey dah relax, nak pergi tandas. Waktu tu dah nak pukul 11 lah. So nak pergi tandas. Ara ajaklah seorang kawan Ara lagi. Lepas tu kawan Ara ni okey, dia pun nak teman. Tiba dua lagi kawan lelaki nak teman lah sebab takut apa-apa kan. So macam lagi tandas masjid je. Okay, so jalan lelaki ni teman lah. Teman dua orang jalan, kita orang pun jalan masuk tandas kan. Masuk tandas, dah tandas tu tak tendang tau. Rasa berani sangat nak pergi tandas masa tu. Tapi bila masuk tu rasa gelabah macam Apa gelap ke? tak, Saya sebab ingat tandas malam. sekolah aku tak ada lampu. Okay, malam. So macam masuk tandas kencing tak tendang laju, tak Ni sempat. mesti tak cebok ni. Cebok okey. Kita Lepas tak tu? pakai cebok, kita pakai pipe. Okey, baik. Okey. Lepas tu dah keluar daripada sejuk lah tangan. Okey, dah keluar daripada tandas kan. Kita macam sebab Sejuknya kita tangan dah sebab macam kita kena aircon. gelapah malam tu. So Okey. kita keluar dari tandas macam tak sempat nak butang ni, kita pakai butang seluar. So macam kita nak butang depan si. So macam dah cuci tangan depan. Kenapa nak butang depan si pula? Kalau aku Tak. nak keluar dah. Tak gelapah waktu Lepas tu. tu? Takut kawan tak keluar lagi awal dah. So macam kita orang lupa ya, dua-dua tak butang. So kita macam okey jumpa depan si. Nak cuci tangan sekejap. Lepas tu adik lah, kau tak butang kat kan? Macam tu. Aku gelabah dah cakap dia. Aku gelabah tu. Lepas tu macam dia dia baru nak jawab dia jawab ke dah belum jawab macam tu lah. Tiba bunyi Pintu. Kuat tau. Okay, pintu hujung sekali, tanda hujung sekali. Kita orang waktu tu tengah cuci kan. Terus pandang masing-masing. Weh, sejuk lemai bulu. Oh my. Pandang masing-masing macam ni. Pandang dia. Lepas tu tiba bunyi lari. Bunyi lari. Tapak tapi tak ada orang. Ara tak nampak. Dekat dalam tandas.
dia bunyi pintu tu dibuka, pintu tandas tu dibuka, dah ada orang lari Kau duduk laki kat bilik air sebelah sana. Tak. Bilik air lelaki. tandas tu ada bunyi lari macam bunyi pakai sipar. Bunyi kuat pakai sipar macam tu, tapi tak ada. Tapi arah kita pandang terus lari. Laki kan tu depan luar tandas. Mesti Ara So- tak pergi dah. Tandas situ pasal. Pergi je. Tadi tengah hari lah. Lepas tu, apa kita orang gelabah kan? Kita orang lari. Masing-masing lari tak sempat dia. Hutang seluar. Dan saya, Ara tak nampak. Tapi kawan Ara tu nampak dekat cermin. Dia nampak patulan dari cermin ada benda keluar. Lari ke arah kita orang. Kejar. Dia macam keluar dari tandas dulu kan. Keluar dari pintu tandas tu terus laju arah kita orang. Dia macam okey sini tandas sederet ni 1 2 3 kan pintu tandas kan. Sini pun sama 1 2 3 semua banyaklah tandas. Tapi tandas hujung macam tandas tu ada banyak dalam tu. Satu line tu mungkin dalam 15 ke 12 macam tu. So macam dari hujung dan kita orang ni dekat laluan tengah antara tandas tu macam betul-betul ada passing dan ada cermin besar. So macam kawan nampak. So kita orang keluar lah tandas tu. Lepas tu, Mesti budak lelaki tanya, "Faham kau orang ni? Lari macam apa?" kenapa? Tenang. Yang nasib baik yang seorang tu dia macam ustaz sikit. So dia macam tenang, relax kan. Seorang lagi tu macam masih macam berani tapi dia tak ada kecoh sangat. Tapi kenapa kau nak pergi tandas kat situ ah? Sebab malam tu dah tak tahan nak kencing kan. So macam kita kencing. Dekat bilik korang tak ada? Tak, sebab kita dekat masjid tu masih dekat lagi dengan tempat yang kita orang camp daripada kolej. Tak sampai kolej lagi. Kalau aku dah biarlah lantak aku kencing dekat atas katil pun tak apalah. Lepas tu dah keluar tanda gelabah kan. Lelaki tu nak check tapi kita cakap tak payah kan. Lepas tu lelaki tu yang seorang yang macam nak check lah ada orang ke kat dalam kan. Buat apa nak check? Kan biarlah kau nak main dalam tandas. Lepas tu Nak check. kita orang pun nak pergilah. Nak patah balik tapi yang budak yang macam ustaz tu cakap ambil uduk dulu. So macam nak ambil uduk tu, nak pergi ambil uduk, kita orang tak nak dah masuk tempat uduk tandas tu sebab dalam tu ada tempat uduk sekali kan. So macam tak nak dah macam tempat uduk lah, tak nak lah, takut kan. So budak lelaki tu okey kita pergi tempat uduk lelaki. Dalam masa nak jalan tu aku pandang lah, tak tahu lah, macam tak yakin nampak sangat kita. So dia macam okey masjid ni ruang solat dia kaca. So macam kita nampak lah dalam kan. So macam banyak tiang dan ada belakang tiang tu macam kita nampak cikgu lah yang bungkus kan. So macam macam takut gila waktu tu. Jalan tutup mata. So macam pandang bawah. Lelaki cakap jangan pandang mana-mana. Jangan pandang mana-mana kan. So macam ambil wuduk tu pun tempat lelaki pusing. Kita tak kasih dia pergi mana. Sebab dah takut gila. Takut gila je. Tu je lah cerita dia. Bagi Kak Ti cukup seram lah. Mungkin ada orang lain mengalami benda kisah seram. Macam ni lah. Seram bagi seseorang, tahap level seram tu, ada orang dia just berani. Bagi dia benda tu tak seram lagi. Tapi ada orang dia memang penakut gila. Bila dia dengar cerita yang simple macam ni pun dia masih terasa. Faham tak? Dia boleh terasa benda tu. So, seram bagi Ara. Seram bagi Kak Ti. Tapi bagi Kak Ti, seram Ara tu seram Kak Ti jugalah. Sebab Kak Ti memang penakut. Okay? So, thank you Ara untuk share your story kepada rakan-rakan kita dekat luar sana yang mana tengok kita punya video ni. Okay? Jangan lupa like, share dan subscribe. Like, share dan subscribe. Kalau awak support saya pun support awak. Okay? Bye!